Hangat di media sosial baru-baru ini berkenaan dengan buat konten pun boleh kaya raya. Tak payah sambung belajar, tak payah nak belajar tinggi-tinggi. Hanya menggunakan media sosial boleh menjana pendapatan yang lumayan dan juga boleh meraih populariti. Itu yang dikejarkan sekarang ini oleh rakyat Malaysia ataupun generasi-generasi Z, generasi-generasi Alpha pergi ke pasar raya pun suka bila ditegur kerana populariti. Namun pendidikan juga ilmu itu yang kita perlu faham untuk dicapai, untuk digarap sebelum kita menempa alam pekerjaan yang sebenar. Untuk bercakap berkenaan dengan pendidikan keluarga Malaysia, kita bersama dengan Datuk Muhammad Aizuddin Ghazali, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Prihatin Nasional Prihatin. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam, Syah. Datuk, itulah masalah yang saya cakap tadi kan. Orang lebih mengejar populariti, lebih mengejar uang dan mengetepikan ilmu. Apa sebelum kita bermula untuk mentelaah pendidikan keluarga Malaysia, mungkin secara mukadimahnya Datuk boleh ceritakan berkenaan dengan pendidikan keluarga Malaysia. Baik, Syah. Begini, kalau kita bercakap soal pendidikan, ini lebih kepada ilmu. Jadi, walaupun maksud Syah tadi mengatakan ramai anak-anak muda sekarang ini lebih gemar menjadi selebriti sosial media, tetapi kita nak lahirkan mereka yang berilmu. Jadi, mereka perlukan juga ilmu di dada itu untuk mencari pendidikan sebagai kelangsungan selepas alam SPM. Jadi pendidikan ini tidak tertakluk, bila sebut pendidikan keluarga Malaysia ni, pendidikan untuk semua, kepada semua lapisan masyarakat, kepada semua bangsa untuk mencari ilmu dalam Malaysia, insyaAllah. Tapi tadi Datuk pada sebut berkenaan dengan selebriti, media sosial dan sebagainya. Dan sebenarnya tak boleh nafikan, duit itu merupakan satu benda yang penting juga. Betul. Selain daripada ilmu, duit juga membantu untuk kita mencari ilmu. Betul. Tapi pada zaman sekarang ini, mungkin saya boleh terima kalau itu adalah hujah daripada seorang graduan. Betul. Tapi ini lepasan SPM. Cakap tak perlulah sambung ke IPT. Lepas SPM, jadi model, jadi buat konten dekat TikTok pun mungkin boleh jadi berjaya. Pandangan Datuk macam mana? Dia kalau dalam konteks nak menjadi popular ni, kita perlu lihat begini, popular ni bersifat sementara. Bila kita ada ilmu di dada, kita mempunyai pendidikan, kelangsungan pendidikan. Selepas SPM ni, kita melihat pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi ni boleh pergi belajar untuk ke IPT, dan IPT ni dia meluas. Dia bukannya tertakluk kepada universiti semata-mata, tetapi dalam konteks sekarang ni mereka juga boleh mendapatkan ilmu yang berbentuk kemahiran. Dan di sinilah kita boleh melahirkan selebriti sosial media ni yang berilmu. Sebagaimana yang saya sebut tadi, selebriti ni dia bersifat sementara. Mungkin popular itu ikut bermusim. Ada yang mungkin setahun, dia bukannya berkekalan. Dengan ilmu pendidikan ni, ilmu di dada ni akan berkekalan sehingga boleh kita katakan sehingga ke akhir hayat. Kerana dia bawa ilmu itu sampai bila-bila. Itu yang kita sebenarnya, kalau pada saya lah, kita nak melahirkan selebriti sosial media yang berilmu. Betul. InsyaAllah. Saya suka dengan selebriti sosial media berilmu sebab ialah influencer, pempengaruh ini perlu ada dua kriteria yang utama, berilmu dan juga ingin mengajak orang ramai untuk faham apa sebenarnya yang ingin disampaikan, mesej yang baik untuk disampaikan. Saya teringat dengan itu kalau dari segi sosial medianya. Saya teringat gig ekonomi, Datuk. Itu sekarang ni memang fenomena tidak kira usia. Betul. Ada yang di peringkat umur lepasan SPM, mungkin ada juga yang daripada umurnya 30-an yang sudah berkeluarga, masih lagi dengan gig ekonomi yang saya rasa bersifat sementara juga. Tapi ia sekarang ini ibaratnya bersifat hakiki. Pandangan Datuk macam mana? Bila kita sebut berkenaan gig ekonomi ni, kita sedia maklum, fenomena sekarang ni fenomena yang orang bermain dengan dunia digital. Digital yang kita pergi mana-mana sekarang ni pun, kita boleh lihat, jangan kata anak muda, peringkat-peringkat dewasa pun semuanya dah ada satu device ataupun handphone di tangan. Jadi kalau kita melihat keadaan sekarang ni, kita nak tengok satu fenomena baru dalam kita sebut dalam kelangsungan Malaysia. Kita nak melihat model yang kita nak wujudkan sekarang ni adalah model yang konten yang penuh berkualiti. Digital yang kita nak itu adalah digital yang bukan bersifat kalau kita tengok banyak selebriti sosial media ni
boleh katakan banyak konten-konten yang dia buat konten-konten yang ada negatifnya side. Tetapi kita nak lihat positifnya itu kat mana. Jadi positif dalam gig ekonomi sekarang yang kita perlu lahirkan sekarang ni adalah kita batah balik kepada mereka yang berilmu. Jadi berilmu dan berpengetahuan tu perlu, dia tidak boleh dipupuk dengan, mungkin ada setengah yang berpandangan sosial media ni boleh melahirkan berdasarkan konten-konten yang dihasilkan, berdasarkan pengalaman. Tetapi saya melihat ni sekiranya mereka mahu menghasilkan sebuah konten yang berkualiti, konten yang tidak menjadi cemuhan masyarakat, netizen yang lain, konten yang memberi impak kepada orang lain. Jadi kita perlu balik kepada asasnya, mencari satu kelompok untuk mewujudkan satu gig ekonomi yang cukup berkesan kepada lapisan-lapisan yang akan datang, tak kira daripada siapa sekalipun. Baik, terima kasih. Datuk, itu kalau kita cerita dari segi mereka yang memang memilih untuk tidak sambung pengajian. Betul. Yang mungkin mereka pun disokong oleh ibu bapa, sebab bila anak dah ada duit yang banyak diberi kepada ibu dan bapa, mungkin ilmu itu pun dipandang pilihan kedua ataupun tidak dipandang langsung. Bagaimana pula kalau dengan masyarakat lapisan kelompok yang nak melanjutkan pengajian di peringkat pengajian tinggi tapi terpaksa menjadi gig ekonomi, membuat gig ekonomi, menghantar makanan dan sebagainya untuk menyara hidup dan juga tak dapat peluang untuk melanjutkan pengajian? Begini Syah, bila kita cakap soal ibu bapa, sepanjang program yang kami jalankan, iaitu satu program khas yang diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu program jelajah pendidikan keluarga Malaysia, yang mana kami diberi mandat untuk menjelajah ke seluruh pelosok tanah air di luar bandar untuk mencari pelajar-pelajar ni ke Menara Gading. Jadi dekat sini Syah, bila saya lihat bercakap berkenaan soal ibu bapa, saya akui bila kami turun ni ada beza dia, ada dua senario yang beza. Senario yang pertama sebelum pandemik. Senario pertama sebelum pandemik ni, ramai ibu bapa ni yang disebabkan faktor kemiskinan, anak-anak yang dapat peluang belajar ni dihalang untuk ke Menara Gading. Satu. Keduanya, bila kita tengok selepas musim pandemik sekarang ni, bila soal gig ekonomi dah, anak-anak dah ada yang bekerja, pergi bawa Grab, pergi menghantar makanan apa semua, dah ada semua pendapatan dekat situ, dan ibu bapa pula melihat semua pendapatan itu boleh menjamin kehidupan keluarga dalam masa sekarang ni. Jadi dekat sini, bila kepada pelajar-pelajar yang nak sambung pengajian, bila kita bercakap soal pengajian pendidikan tinggi ini, dia tidak tertakluk hanya semata-mata kepada universiti, tetapi pelajar-pelajar ini juga boleh melihat kepada institusi kemahiran tinggi, yang mana kita sebut TVET. Inilah yang ada sebenarnya banyak pilihan pelajar ni yang untuk nak belajar ke Menara Gading, tidak tertakluk kepada universiti awam semata-mata, tidak tertakluk TVET semata-mata, banyak pilihan. Dan juga mereka juga diberi pilihan sekarang ni, ada juga kursus jangka pendek, ada juga kursus jangka panjang untuk mereka belajar ke Menara Gading. Itulah soalnya sekarang. Okey, baik. Saya faham apa yang nak disampaikan, tapi apabila kesusahan itu menjadi satu halangan, tapi ingin lagi menyambung pengajian di peringkat pengajian tinggi, adakah Datuk setuju seorang pelajar tu bekerja sambil belajar dalam pada masa yang sama? Pandangan pribadi saya, memang saya setujulah. Kerana sistem pendidikan juga perlu dirubah. Sama ada di peringkat kerajaan sekalipun, di peringkat Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan juga Kementerian Pendidikan dan Sukan perlu melihat bekerja sambil belajar ini sebagai satu situasi baru kepada pelajar-pelajar. Yang mana mungkin kita boleh buat konsep, tapi kita tak boleh bagi pendedahan pelajar itu dah selesa dengan kewangan untuk mendapat gaji. Dia perlu balance. Katalah seminggu tu biasanya orang bekerja 8 jam. Mungkin kepada pelajar ni kita boleh bagi pendedahan 4 jam bekerja dan selebihnya untuk belajar di IPT. Jadi konsep ni perlu diterapkan. Dan saya lihat sekarang ni pun ada beberapa IPT dah mulakan pendekatan sebegini kerana melihat kesinambungan yang ada antara bekerja dan juga belajar. Supaya diorang in the same time diorang dapat juga mendapat sumber pendapatan, dalam masa yang sama diorang juga dapat ilmu untuk belajar di IPT.
University. Betul, ada juga IPT di beberapa universiti di Malaysia yang bukakan satu kios, ada juga kafe dan membuka peluang kepada mahasiswa di sana untuk bekerja sambil belajar di sana. Itu satu inisiatif yang menarik juga untuk diketengahkan di peringkat universiti. Tadi Datuk ada sebut berkenaan dengan jelajah pendidikan keluarga Malaysia. Apa intipati jelajah tersebut? Okey, jelajah pendidikan keluarga Malaysia ini adalah satu inisiatif daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang mana kami telah menjelajah ke kawasan-kawasan luar bandar untuk mencari pelajar-pelajar luar bandar itu yang tercicir untuk ditawarkan ke Menara Gading dengan kerjasama universiti-universiti awam dan juga TVET. Ada sebanyak 38 IPT bekerjasama dengan Sekretariat Yayasan Perhatian Nasional, yang mana kami akan turun ke kawasan-kawasan ini, cari mereka, bawa salinan keputusan SPM, STPM, dan IPT-IPT ini akan memberi pendedahan secara terus. Apa kursus dan peluang yang sesuai untuk pelajar-pelajar ini. Inilah sasaran Perdana Menteri untuk kami menjelajah ke 50 kawasan luar bandar. 50 di Semenanjung dan Sabah Sarawak. Sekarang ni dah sampai ke 35 lokasi dah. 35 maksudnya ada 15 lokasi 15 lagi, okey. InsyaAllah. InsyaAllah. 50 lokasi itu apa jenis tawaran yang diberikan kepada mereka? Kepada universiti-universiti awam, dia akan membawa bahagian pengambilan pelajar untuk memberi pendedahan kursus apa yang sesuai mengikut kelayakan. Baik. Kerana antara faktor pelajar-pelajar ni gagal ke UPU, gagal ke IPT melalui UPU. Salah pilih kursus. Betul. Dan juga kelayakan-kelayakan yang tak setara dengan apa yang jadi kami bawa IPT ni jumpa sini pelajar-pelajar ni untuk diberi pendedahan. Jadi pelajar ni pula datang dengan bersama ibu bapa. Dekat sinilah pelajar ni akan diberi pendedahan secara terus. Kursus apa, jangka masa berapa lama, apa bantuan-bantuan pendidikan yang disediakan oleh IPT itu sendiri. Kami bawa secara langsung kepada pelajar luar bandar dan juga keluarga di luar bandar. Maaf Datuk, adakah jenis tawaran tu berbentuk sumbangan kewangan ataupun macam mana? Sumbangan dia begini, tawaran kemasukan ke IPT dan juga ada IPT juga yang sekiranya pelajar tu dikategorikan dalam kelompok kurang berkemampuan. IPT itu menyediakan bantuan, ada beasiswa, ada derma siswa, ada bantuan yuran pengajian. Semua tertakluk di setiap kawasan yang kami pergi. Ada 50 kawasan, 38 universiti. Jadi maksudnya setiap kali jelajah tu 38 universiti akan turun. Dia bergantung kepada lokaliti. Sebagai contoh, kalau kita turun dekat Sabah pun ni, akan adalah universiti-universiti tempatan yang ada join. Dan juga kami bawa juga universiti dan IPT daripada Lembah Kelang. Jadi kami di Sabah pun ni hampir 25 IPT yang ikut kami. Jadi kami buka booth pempamer untuk mereka datang dan juga hadir sendiri ke program tersebut, dan hasilnya selama 10 hari kami di Sabah, seramai 6,200 orang pelajar telah diberi peluang untuk ke Menara Gading. Wow. Tadi ada 15 lokasi lagi. 15 lokasi lagi. Dekat mana tu? Yang terbaru ni pada hari Isnin ni, insya-Allah kami akan berada di Sabak Bernam, di kawasan luar bandar Sabak Bernam. Okey, boleh datang? Insya-Allah, insya-Allah. Datuk, sebagai penutup slot kita hari ini, mungkin Datuk ada sedikit harapan, pandangan dan juga nasihat yang boleh diberikan kepada penonton Lensa IPT hari ini. Mungkin ada daripada mereka ini sedang menonton dan juga sedang mencari tempat untuk sambung belajar. Datuk, insya-Allah. Kepada pelajar-pelajar adik-adik di luar sana, saya ingin menggalakkan sebagai contoh, kalau ikut tajuk hari ini, kita melihat pelajar-pelajar yang peratusan untuk sambung belajar ini ada statistik tapi tidak tepat lagi. Statistik mengatakan mereka lebih gemar untuk memilih kehidupan dalam sosial media untuk menambah pendapatan, tetapi sebagaimana yang sebut tadi, kita nak melahirkan selebriti sosial media ni yang berilmu. Selebriti sosial media ni yang mempunyai pengetahuan dan juga pendidikan di dada. Kerana percayalah, soal selebriti ini adalah soal yang bersifat sementara. Jadi untuk kita kekal, boleh kata kekal relevan sampai bila-bila ni, kita perlu mencari ilmu sebanyak mungkin, insya-Allah. Walaupun ilmu tu sekadar satu ilmu yang bersifat ilmu jangka pendek. Ilmu jangka pendek ni ada IPT yang menawarkan kursus jangka pendek. Jadi
pada saya tak kisah. As long dia ada ilmu untuk dia pelajari, dia ada pendidikan, ada usaha. Jadi dia akan dapat melahirkan kelompok generasi muda yang akan lebih kreatif, yang akan lebih berwawasan dan lebih berinovatif, insyaAllah. Baik, terima kasih. Kita ingin ucapkan kepada Datuk Muhammad Aizzuddin Ghazali, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Perhatian Nasional Prihatin, kerana sudi bersama kita bercakap berkenaan dengan pendidikan keluarga Malaysia. Semoga 15 lokasi lagi yang berbaki itu akan berjalan dengan jayanya, insyaAllah. Dan kepada mereka luar sana, boleh mungkin layari ataupun Google pendidikan keluarga Malaysia untuk tahu lebih lanjut ke mana destinasi-destinasi selepas ini. Mungkin boleh terus ke Yayasan Perhatian Nasional untuk lihat perkembangannya. Apapun, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk bercakap berkenaan dengan inovasi. Kembali selepas ini dalam IPT.